KPM. Cikgu, Ya, gelap Syafiqah. sangatlah kat luar ni. Macam mana kita nak jalan ke sekolah ni? Jalan pun tak nampak, cikgu. Kejap Syafiqah, cikgu bukakan lampu ya. Okey, boleh cikgu. Cikgu, Ya. dah terang lah. Terang kan? Baru boleh nampak. Jom pergi sekolah dengan cikgu. Okey, cikgu, jom. Saya Jom. tak sabar nak belajar hari ni. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Harapnya semua sihat dan ceria selalu ya. Saya Syafiqah Farahin dan hari ini rakan-rakan kita bertemu dalam slot Prasekolah di Didik TV KPM. Baiklah rakan-rakan semua mesti tertanya-tanya tadi kenapa gelap ya studio kita? Sebenarnya hari ini mata pelajaran kita sangat menarik iaitu Sains Awal dan tajuk kita lagilah menarik. Tapi tunggulah guru kita yang memperkenalkannya terlebih dahulu iaitu Cikgu Azlinda Muhammad Nuruddin. Hai Cikgu, Assalamualaikum. Salam Syafiqah. Wah, Cikgu merupakan guru cemerlang prasekolah dari SK Sungai Telur, Kota Tinggi, Johor. Jadi Cikgu, sebelum kita mulakan, jom kita perkenalkan dulu juga juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Nur Haslia Hairul Anwar dari SK Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam, Selangor. Cikgu, apa khabar? Okey, terbaik. Baiklah rakan-rakan semua. Tadi Kak Syafiqah ada sebutkan apakah tajuk kita pada hari ini ya Cikgu? Baiklah Syafiqah dan murid-murid semua, kita akan belajar tentang menyatakan pelbagai sumber cahaya. Dan yang kedua, kita akan belajar merekod hasil pemerhatian terhadap bayang-bayang. Wah, itu dia yang kita akan buat pada hari ini kan Cikgu? Jadi, tapi itu di bawah tajuk kita Cikgu. Ya. Bayang-bayang. Betul. Okey Syafiqah, cikgu nak tunjukkan Syafiqah slide yang cikgu sediakan. Iaitu cikgu nak terangkan dulu apa itu terang dan apa itu gelap. Okey, boleh Okey, Cikgu. kita lihat ya. Terang dan gelap. Okey, cikgu telah sediakan dua gambar. Kalau Syafiqah nampak di sini ada gambar A dan ada gambar B. Okey. Okey, gambar A ini ialah Syafiqah menunjukkan suasana ataupun situasi terang. Dan gambar B ni situasi gelap. Okey. Okey, kenapa dia terang? Syafiqah rasa sebab apa? Kenapa dia terang? Macam ada matahari Cikgu. Ada cahaya kat situ kan? Okey, nanti kita akan belajar seterusnya. Okey. Okey, mari kita lihat pula apa aktiviti yang biasa kita lakukan dalam keadaan yang terang. Okey. Okey, kita lihat. Biasanya murid-murid kita akan nampak cahaya matahari. Kemudian aktiviti dia murid-murid boleh bermain bersama kawan-kawan. Kemudian kita juga boleh membaca. Dan waktu terang biasanya kita boleh pergi sekolah. Dan orang dewasa seperti kita boleh pergi bekerja. Ini contoh aktiviti yang boleh kita laksanakan di waktu terang. Okey. Dan mari kita lihat pula apa aktiviti yang biasa kita lakukan bila gelap. Okey, yang pertama bila gelap biasanya kita berada di mana? Di rumah lah Di Cikgu. rumah. Jadi kita akan biasanya menonton televisyen bersama keluarga. Ya. Dan biasanya kita pun boleh makan bersama ahli keluarga kita Syafiqah. Wah. Dan waktu gelap biasanya murid-murid buat apa? Tidur, kegemaran saya. Kegemaran cikgu juga. Okey, jadi inilah dia contoh situasi Okey. waktu terang dan waktu gelap. Kita dah belajar terang dan gelap. Maksudnya bukan sahaja siang saja ataupun terang saja boleh buat aktiviti malam pun boleh kan Cikgu? Boleh. Okey Cikgu, baiklah rakan-rakan semua, banyak lagi kita nak buat selepas ini dan ada aktiviti untuk anda semua dan Kak Syafiqah. Jadi nantikan ia kita kembali selepas ini di Prasekolah. Hai. Kawan-kawan nak tahu tak sumber cahaya tu apa? Pertama, matahari. Itulah matahari. Kenapa gelap ni Yaya? Yang kedua, lampu. Inilah lampu. Kenapa gelap lagi Yaya?
Yang ketiga, lilin. Ini yang lidaya. Bye. Didik TV KPM. Yang ini matahari, yang ini bulan. Tapi kedua-duanya bersinar. Yang mana satu yang memerlukan cahaya ya? Tertanya-tanya saya. Tapi rakan-rakan semua, jom kita masuk ke kelas. Hari ini kita belajar sains awal bagi slot prasekolah, dan untuk soalan Kak Syafiqah tadi, jom kita tanyakan guru kita sendiri, iaitu Cikgu Azlinda. Cikgu, antara cahaya matahari dan cahaya bulan, yang mana yang mengeluarkan cahaya yang begitu terang, yang kita boleh baca buku, buat aktiviti macam-macam tu, Cikgu? Baiklah Syafiqah dan murid-murid, antara cahaya matahari dengan bulan, tentulah jawapannya cahaya matahari. Oh, matahari. Betul. Dia merupakan sumber semula jadi. Jadi Syafiqah dan murid-murid, kita akan belajar terus pasal mengenai pelbagai sumber cahaya. Okey, Cikgu. Okey, sebenarnya murid-murid semua, cahaya ni adalah yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita akan belajar satu persatu sumber-sumber cahaya yang ada. Okey. Kita lihat di sini sumber cahaya. Tapi sebelum tu cikgu nak tanya, apa itu cahaya? Syafiqah tahu tak? Oh, cahaya. Cahaya itu sesuatu yang membenarkan kita melihat. Tanpa cahaya kita tak boleh lihat, Cikgu. Betul. Okey. Sumber cahaya untuk kita melihat. Okey. Cahaya pertama kita akan belajar daripada matahari. Okey. Sumber yang kedua, kita akan dapat cahaya daripada apa tu? Lampu. Yang ketiga pula, kita akan dapat sumber cahaya daripada api. Jadi matahari, lampu dan api merupakan sumber cahaya kita. Kita pergi satu persatu. Okey, Cikgu. Yang pertama kita akan pergi ke cahaya matahari. Okay, matahari ni sangat penting pada kita dan semua benda hidup. Seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey. Nak tengok tak contoh cahaya matahari tu? Nak tengok, Cikgu. Jom mari kita lihat video yang cikgu telah sediakan. Okey. Syafiqah, cuba lihat ni. Pelbagai contoh video yang ada. Dengan cahaya matahari ni kita lihat suasana akan jadi apa? Terang, memang ceria kan, Cikgu? Ya, kita akan buat pelbagai aktiviti ketika cahaya matahari ni ada. Betul, Cikgu. Okey, ini sumber cahaya yang pertama. Ya, tapi kan, Cikgu, kalau contohnya matahari kita nampak, tapi kalau kita dalam kawasan tertutup macam ni, dalam studio ni, macam mana kalau tak ada matahari? Macam mana kita nak nampak, Cikgu? Tentu murid-murid tertanya-tanya juga kan, kenapa kita jadi terang? Kerana kita ada sumber cahaya daripada lampu. Okey, lampu juga merupakan sumber cahaya yang membuatkan kita boleh melihat persekitaran kita. Okey, kita lihat satu persatu. Video pertama ni agak-agak Syafiqah, apa yang cikgu sediakan? Kita tengok ya. Jom kita lihat. Wah. Lampu dari mana tu? Ni dari mentol, Cikgu. Kita nampak kan cahaya kan? Mentol ini mengeluarkan cahaya. Kedua kita lihat gambar lampu belajar. Murid-murid nak belajar boleh menggunakan lampu belajar diterang menyuruh pada buku. Nombor 3. Ini lampu apa, Syafiqah? Ni lampu kereta, Cikgu. Ya, kalau gelap murid-murid akan lihat kan ayah kita atau mak pasang lampu. Betul, dan semua kenderaan ada lampu macam tu. Betul. Yang keempat pula, lampu ni lampu apa, Syafiqah? Ni lampu tiang ke? Lampu tiang ataupun kita biasa letak di ruang tamu ataupun bilik tidur. Ya. Ini contoh-contoh cahaya yang mengeluarkan daripada lampu. Okey, selain tu Syafiqah, Cikgu, kita ada juga cahaya daripada sumber api. Okey, kita lihat. Biasanya kita lihat pertama, kita tengok ni adalah unggun api. Okey. Syafiqah nampak tak ada cahaya yang keluar di situ? Nampak, Cikgu. Walaupun dia panas, tapi dia mengeluarkan cahaya supaya kita boleh nampak kan, Cikgu? Betul. Yang kedua kita lihat pula daripada ini gambar apa ni? Ni mancis, Cikgu. Mancis juga boleh mengeluarkan cahaya. Seterusnya kita lihat dalam keadaan gelap, kita boleh pasang lilin. Jadi lilin juga mengeluarkan apa tu?
cahaya juga, cikgu. Nampak terang kan sikit kan, Syafika? Dan akhir sekali, apa tu? Yang ini adalah pelita, cikgu. Okey, Selalu nampak kat kampung saya. Okey, pelita juga merupakan boleh mengeluarkan sumber cahaya. Jadi kita dah belajar tentang sumber-sumber cahaya. Ya, cikgu. Jadi Syafika, kita dah belajar, cikgu nak cubalah lihat Syafika boleh tak bantu cikgu dan rakan-rakan di rumah, kawan-kawan, Okey, murid-murid di rumah untuk menamakan gambar tersebut. Boleh, cikgu. Jadi rakan-rakan di rumah kena bantu sama-sama kan, cikgu? Cikgu mulakan boleh nak dulu. tengok je. Boleh, cikgu? Okey, cikgu mulakan dengan gambar yang pertama ni. Okey. Kalau kita lihat murid nampak, ini gambar apa? Murid-murid. Cikgu dah tanya tu, apakah gambar tersebut? Ini adalah gambar matahari. Macam cikgu cakap tadi, matahari merupakan sumber semula jadi. Yang kedua, kita tengok ni gambar apa, Syafika? Ya, ini macam dalam gambar yang kita lihat sebentar tadi di skrin ini. Itu macam mentol, cikgu, atau lampu. Betul. Ini adalah lampu, contoh lampu mentol. Yang juga boleh mengeluarkan cahaya. Ya. Jadi, cikgu nak Syafika padankan perkataan dengan gambar yang mengeluarkan cahaya dari kategori lampu. Dari kategori lampu, ya, cikgu. Kalau di depan Kak Syafika ni, Kak Syafika rasa bukan. Betul, ni bukan. macam lagi satu tu, cikgu. Rakan-rakan, ni ya ke tak daripada kategori lampu? Ya kan? Kereta, cikgu. Ya, lampu kereta juga Lampu mengeluarkan kereta. cahaya. Ya, okey. Jadi kita dah buat satu. Apa lagi yang keluarkan lampu cahaya, ya, cikgu? Yang ini. Rakan-rakan semua. Lampu sulur. Biasa ada di rumah kan? Betul. Ini orang cakap apa? Kita Okey. kena standby selalu di rumah ni. Ya, sebab kadang-kadang kita tak ada sumber elektrik. Betul. Lampu suruh ni yang menggunakan bateri, cikgu, yang boleh membantu menggantikannya. kita. Okey, seterusnya ada lagi tak? Rakan-rakan semua, ada lagi tak? Ada kan? Ini dia lampu telefon. Betul ke, cikgu? Ni saya buat. Ya. Cikgu, saya tertanya-tanya kan, kalau contohnya lampu sulur ni, kita tak ada pula bateri, ada lampu yang boleh membantu kita kan? Ya. Kalau tak ada sumber elektrik, tak ada lampu bateri, tak ada bateri, kita boleh gunakan yang lagi satu tu, cikgu. Apa tu? Sumber daripada api. Okey, ini contohnya kan, kalau kita tak ada matahari waktu malam, kemudian lampu pun tak ada, elektrik tak ada. Jadi api juga boleh adalah di antara sumber cahaya. Bantu cikgu untuk memadankan gambar yang daripada sumber api. Okey, boleh, Yang cikgu. pertama, Syafika. Yang ini yang panas ni, adalah pelita, cikgu. Betul. Okey. Yang Betul kedua tak, pun rakan-rakan panas semua? tu. Yang kedua pun panas juga. Yang selalu mengalir kat sini, kita tengok mungkin ibu bapa kita pasang waktu rumah tak ada cahaya tu. Inilah dia lilin. Tetapi Syafika dan murid, apabila kita menggunakan sumber daripada api, Ya. murid-murid mesti kena hati-hati. Mesti menggunakan sumber cahaya daripada api dengan bantuan ibu bapa di rumah. Betul. Sebab sangat bahaya. Kita pegang panas. Betul. Okey? Jangan buat main-main, ya. Betul. Sangat bahaya. Kalau tak yakin, minta bantuan ibu bapa untuk menggunakannya. Okey, cikgu. Apa yang kita telah belajar pada segmen ini? Boleh tak kita ulas balik? Boleh Syafika. Syafika dan murid, kita telah belajar menyatakan pelbagai sumber cahaya. Iaitu yang pertama daripada matahari itu sendiri. Ya, sumber semula jadi. Ya, yang kedua cahaya daripada lampu. Dan yang ketiga cahaya yang dikeluarkan oleh api. Dan pelbagai-pelbagai contoh yang Syafika telah buat tadilah. Ya, itu dia dalam bentuk gambaran. Kalau boleh rakan-rakan semua dapat contoh kat sini, ya. Inilah yang kita gunakan untuk mendapatkan sumber cahaya. Jadi kalau ada waktu lapang, bolehlah tengok contoh-contoh yang ada kat rumah juga. Inilah dia contoh sumber cahaya. Jadi kalau rumah tu gelap ke, kita nak bantu kakak kita baca buku ke, bolehlah gunakan antara yang ini. Okey? Cikgu, jom kita berehat sebentar. Boleh? Sebab kita nak bagi ruang kepada rakan-rakan kita untuk merehatkan minda dan kembali selepas ini untuk mengasah minda di slot prasekolah. Hai. Itu apa itu? Oh, inilah bayang-bayang saya. Awak punya bayang-bayang mana? Inilah bayang saya.
adik-adik, inilah bayang-bayang kami. Inilah bayang-bayang kami. Bye. Bye. Didik TV KPM. Campak satu batu, bayang pun hilang. Cikgu. Ya, Wah, Syafika. terbuai-buai saya dengar cikgu nyanyi. Cikgu sebutkan campak batu, lepas tu bayang-bayang tu hilang. Ya. Bayang-bayang tu pergi mana, cikgu? Kalau nak tahu, jomlah kita belajar sama tentang membayang ni. Oh, itulah dia segmen kita kali ini, rakan-rakan semua. Kita dalam segmen bermain bayang-bayang kan, cikgu? Ya, Adakah kita nak bermain merekod bayang? hasil pemerhatian terhadap membayang tu. Oh. Okey, cikgu, Tapi jom. sebelum tu Syafika, cikgu nak Ha. terang sikit dekat slide cikgu ni. Okey. Apa itu bayang-bayang? Syafika tahu tak apa itu bayang-bayang? Bayang-bayang tu kan yang warna hitam ataupun gelap tu yang selalu ikut kita bila kita jalan. Takut. Betul, itu memang betul tu bayang-bayang. Tapi bayang-bayang ni ialah imej yang dihasilkan apabila suatu objek menghalang cahaya. Oh. Itulah bayang-bayang. Jadi kita tengok contoh-contoh bayang-bayang. Okey. Kita lihat, ni contohnya bayang apa kalau Syafika nampak? Inilah bayang-bayang manusia, cikgu. Ya, bayang kita kan. Dia sekarang ni contoh bayang manusia. Agak-agaklah dia berdiri di mana tu? Dia berdiri di atas tanah, cikgu. Dan macam tu, Sumber cikgu. cahaya apa yang dihalang tu? Dia halang sumber cahaya matahari, cikgu. Ni Terik tu. bayang-bayang bawah mata Hari. Baiklah, cikgu. Ada tak contoh-contoh yang lain yang kita boleh lihat tentang bayang-bayang ni, cikgu? Mestilah ada. Jadi mari kita sama-sama saksikan video tersebut. Okey. Wah. Okey, kita lihat ini. Aha. Cuba lihat. Yang Seorang pemuda dia berlari. Syafika nampak tak apa yang mengekori dia? Ada bayang-bayangnya ikut lari bersama, cikgu. Begitu juga video yang kedua ni. Kita lihat ada bayang-bayang basikal kan? Betul. Okey, yang ketiga ni kita tengok. Oh. Bayang-bayang yang dihasilkan daripada tangan. Tangan. Oh. Dan cuba teka, ini bayang apa pula? Ni macam bayang-bayang pokok sebab kucing berada di bawah pokok. Betul. Jadi kita dah lihat beberapa contoh objek berdasarkan video yang kita mainkan tadi. Betul, dan saya lihat antaranya juga bayang-bayang terhasil daripada halangan objek tersebut daripada cahaya matahari, ya, cikgu. Jadi kita lihat contoh. Dan sekarang kan Syafika, cikgu nak tunjukkan pula menerusi uji kaji contoh-contoh yang objek yang boleh menghasilkan bayang-bayang. Okey, tapi kan cikgu, kita tak ada cahaya matahari, macam mana kita nak hasilkan bayang-bayang, cikgu? Okey. Di hadapan Syafika tu ada satu kotak. Okey. Okey. Imej yang kita nak hasilkan adalah menerusi halangan lampu. Lampu. Jadi kat rumah pun murid-murid boleh buat eksperimen ni. Wah. Jadi kita nak merekod bayang-bayang yang cikgu sediakan ni. Okey. Jadi apa yang perlu Syafika dan murid-murid lihat ialah apabila cikgu letakkan objek di depan cahaya lampu tu, Okey. Syafika kena perhatikan imej apa yang Syafika nampak. Imej apa? Boleh, cikgu? Jadi Syafika akan gunakan marker atau pen. Syafika akan rekodkan di tempat latihan dan cikgu sediakan. Boleh? Boleh, cikgu. Dah sedia ni Syafika? Dah bersedia, cikgu. Okey, Jom cikgu nak ke kita depan lihat. ni. Silakan, cikgu. Okey, kita lihat ada 4 objek yang cikgu akan jalankan. Syafika lihat satu persatu. Boleh, cikgu. Rakan-rakan semua, jangan lupa kita ada kotak di sini dan kita gunakan cahaya lampu untuk menghasilkan eksperimen ini. Ini dia. Inilah dia. Daripada cikgu. lampu suluh. Aha. Jadi cikgu buka dulu. Nampak kan lampu? Okey. Cikgu letak di dalam kotak. Jadi cikgu akan memainkan eksperimen dan Kak Syafika dan murid-murid perhatikan imej yang terbentuk, ya. Kita akan rekodkan di sini. Betul. Okey, kita lihat satu persatu je. Okey, dalam suasana yang gelap, Okey. apa yang Syafika nampak, murid nampak adalah satu cahaya, betul? Betul, cikgu. Okey, sekarang cikgu akan masukkan imej yang pertama, objek yang pertama di hadapan lampu ni. Okey, cuba Syafika perhatikan betul-betul. Ya. Apa yang Syafika nampak ni? Murid boleh lihat. Apa yang nampak sebenarnya ni? Macam imej kereta, cikgu. Ya, jadi ini adalah bayang-bayang Kereta. Jadi bila Syafika dah lihat, Syafika kena rekodkan bayang-bayang yang Syafika nampak ni.
Okey, boleh cikgu. Syafiqah boleh bulatkan tak di tempat yang cikgu sediakan tu? Okey. Kak Syafiqah rekodkan. Nanti kita lihat sama-sama ya. Okey, cikgu. Seterusnya, cikgu, ada tak image yang seterusnya kita nak lihat? Kita lihat bayang-bayang seterusnya. Ya. Kita bermain dengan bayang-bayang yang kedua. Lihat. Kena pasti ya. Okey, apa yang Syafiqah dan murid nampak? Bayang-bayang apa ni, Syafiqah? Wah, ni macam rumah saya. Ini adalah bayang rumah. Jadi, boleh tak Syafiqah bulatkan jawapan yang betul? Okey, cikgu, boleh. Sudah pasti. Rakan-rakan di rumah dapat tak gambaran yang betul? Okey, cikgu, seterusnya. Seterusnya kita lihat bayang apa lepas ni ya. Apa ya yang seterusnya? Boleh teka tak? Apa ini? Yang ini kan cikgu, ini macam yang kita pakai ni baju ke cikgu? Ini adalah bayang daripada baju. Jadi perhatikan jangan terbalik ya Syafiqah masa nak merekod bayang-bayang ini. Betul cikgu, kalau pakai baju pun tak boleh terbalik kan cikgu? Betul. Okey cikgu, ada lagi ke cikgu bayang-bayang yang kita nak bermain ni? Ada satu lagi kita lihat apa bayang-bayang cikgu telah sediakan. Okey. Ini apa? Wah, ini yang orang kata bila lihat je kita nak tangkap tapi tak boleh tangkap. Sebab dia laju ni rama-rama cikgu. Ini bayang-bayang rama-rama. Jadi Syafiqah kena rekodkan apa yang Syafiqah nampak ni. Okey, boleh cikgu. Wah, yang ini kan sedikit susah tapi Kak Syafiqah rasanya dapat. Okey, kalau macam tu boleh tak kita lihat hasil Syafiqah sekarang ini dan cikgu tengok kalau betul ke tak saya jawab ni. Boleh? Jadi untuk tujuan itu cikgu, jom kita kembali di belakang meja dan kita lihat yang Kak Syafiqah bulat dan rekodkan daripada pemerhatian tadi, objek apa yang kita lihat tadi betul ke tak. Ada 4 image kan cikgu? Yang pertama, kereta cikgu. Jadi Kak Syafiqah nampak tadi bukannya ini macam kereta turun bukit cikgu. macam terbalik dan turun bukit kan? Turun bukit. Tadi dia lurus je jalan. Jadi Kak Syafiqah bulatkan ini dengan ini. Dan jawapan Syafiqah betul. Betul. Okey. Okey, yang kedua. Rumah. Rumah ni tak boleh cikgu. Kenapa tak boleh? Yang ini macam rumah yang macam orang kata rasa macam tak boleh duduk dalam ni lah cikgu. Jadi Syafiqah nampak image yang mana? Bayang-bayang mana? Yang tengah ini dan yang sebelah kanan sini. Betul ke cikgu? Betul. Sebab kita nampak kan bayang-bayang tu serupa. Seperti yang kita buat uji kaji tadi. Betul cikgu. Serupa dengan bayang-bayang tadi. Okey, yang ketiga ni cikgu, baju. Ni saya ingat sebab cikgu cakap kalau pakai baju tak boleh terbalik. Jadi baju ini yang tengah dan sebelah kanan ni lah yang saya rasa betul. Yakin? Yakin cikgu. Ini yang Syafiqah nampak tadi? Betul, 100%. Jadi jawapannya juga betul. Wah, dan cikgu yang terakhir ni sedikit memerlukan pemikiran cikgu sebab saya fikir rama-rama tu kadang-kadang dia ada macam ni tapi mungkin saya tak lihat dengan betul objek tadi cikgu. Betul ke yang ini? Cikgu lihat bagi bayang-bayang rama-rama Syafiqah kena buat pembetulan. Oh, ya ke? Kerana image yang sebenar yang nombor 3 tu 1 dan 3. Oh, 1 dengan yang ini? Kan Syafiqah bulatkan yang nombor 2 kan? Yang ini salah ya cikgu. Sesungguhnya di bawah. Tak sama kan? Tak bayang sama. tu dia sama dengan yang kita perlu nampak ialah image yang pertama, bayang pertama dan bayang yang nombor 3. Okey, maksudnya jawapannya yang ini dengan yang ini ya cikgu. Betul. Kalau macam tu Kak Syafiqah tak tengok dengan betul-betul lah image tadi. Okey, tak apa. Baiklah cikgu, boleh tak kita dapatkan sedikit rumusan ringkas dari cikgu tentang apa yang kita belajar pada hari ini berkenaan sains awal cikgu? Ya, Syafiqah dan murid-murid, hari ini kita telah belajar yang pertama tadi, kita telah mempelajari pelbagai sumber cahaya. Yang kedua, kita telah belajar merekod hasil pematian daripada bayang-bayang. Okey cikgu, wah menarik sangat yang kita belajar hari ini kan? Kak Syafiqah pun sama-sama seronok. Baiklah cikgu, bagi mereka yang menonton sekarang, rakan-rakan kita di mana mereka boleh membuat ulang kaji bagi lagi hebat dalam mata pelajaran ni cikgu? Okey, murid-murid boleh dapatkan daripada Pelantar Delima KPM. Okey, terima kasih Cikgu Azlinda kerana mengajar kita pada hari ini dan memberitahu kita bagaimana bayang-bayang terbentuk dan daripada mana sumber cahaya yang kita ada di dunia ini. Baiklah rakan-rakan semua, terima kasih kerana menonton. Sehingga kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye semua. Bye.
Ya.